Hai, salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang berada di rumah. Bagaimana anda hari ini? Adakah anda sihat? Kalau tidak sihat tu, jaga diri baik-baik dan sentiasa stay at home. Sementara stay at home tu, kita pun tetap perlu belajar. Jadi, kita tak payah membuang masa kita. Oleh itu, mari kita belajar untuk minggu ini iaitu bayaran balik pinjaman dan juga bayaran ansuran. So, untuk tajuk hari ini, kita akan tengok kepada tiga sudut pembelajaran iaitu standard pembelajaran, objektif pembelajaran dan kriteria pembelajaran. Okey, standard pembelajaran kita adalah untuk mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah kamu semua mesti dapat mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Kriteria pembelajaran kita untuk hari ini ialah anda semua melalui kuizi boleh mengira sekurang-kurangnya 7 daripada 10 soalan yang melibatkan jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan betul. So, sebelum itu, ingat bahawa sentiasa jaga kebersihan diri. Mari kita teruskan. Sekiranya anda membuat pinjaman dengan bank, adakah anda akan dikenakan faedah? So, kita berfikir bersama-sama. Okey, sebenarnya kalau kita melihat kepada bank, okey, kita akan dikenakan faedah. Ada dua cara atau dua kaedah pengiraan faedah pinjaman yang dikenakan oleh bank, iaitu faedah kadar sama rata dan juga faedah atas baki. Biasanya untuk kedua-dua faedah dia dikenakan terhadap pinjaman yang kita lakukan untuk membeli rumah, bahan-bahan elektrikal dan juga untuk pinjaman pribadi dan juga kereta. Katakan anda hendak membeli kereta yang bernilai RM50,000 dan dikendaki membayar wang pendahuluan sebanyak RM5,000. Pada pendapat anda, bank akan kenakan faedah ke atas harga asal kereta tersebut ataupun pada baki pinjaman? Jawapan dia adalah pada baki pinjaman. Kita sudah membayar RM5,000. Itu maksudnya kita tidak lagi meminjam duit dengan bank tersebut. Sebaliknya, kita telah meminjam hanya RM45,000 sahaja. Bagaimana baki pinjaman ini wujud? Dia sebenarnya wujud selepas ditolak dengan bayaran pendahuluan dan ditambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Adakah anda boleh jelaskan pinjaman sekaligus dalam tempoh masa yang singkat? Dengan RM45,000 ini, boleh tak kamu membayar dia sekaligus saja? Ada di kalangan kamu akan jawab ya, ada di kalangan kamu jawab tidak. Kalau ya, itu bagus kerana kamu nak selesaikan sekaligus. Kalau macam itu, tak payah meminjam saja, kamu terus membeli tanpa faedah. Kalau tidak, bagaimana anda hendak menjelaskan pinjaman yang telah dilakukan? Seperti mana yang kamu lakukan untuk membeli kereta yang bernilai RM50,000 tersebut. So, sebenarnya kita boleh membayar secara ansuran. Bayaran ansuran ialah jumlah amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki pinjaman. Okey, kita lihat apa itu faedah sama rata. Kita menggunakan peta bulatan. Masih ingat apa itu peta bulatan, kelas? Dia adalah sebahagian daripada peta Eyting. So, faedah sama rata dia akan melibatkan jumlah pinjaman asal. Contohnya kereta tadi RM50,000 dan kamu telah membayar RM5,000.
Jadi kamu sekarang meminjam 45,000. Itu adalah jumlah pinjaman asal. Jadi jumlah pinjaman asal ini akan kamu pinjam dengan pihak bank pada suatu tempoh pinjaman. Mungkin 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun ataupun 9 tahun. Dan bank ini akan juga mengenakan satu faedah yang tetap. Mungkin 4.5% bergantung dengan pasaran. Dan dia akan dikenakan, bayaran pinjaman ini boleh dibayar secara beransur yang mana dia boleh dibayar setiap bulan. Bergantung kepada tempoh pinjaman yang dikenakan. Okey, jadi anda boleh mendapatkan semua butiran ini melalui buku teks, buku rujukan, risalah, bank ataupun daripada cikgu sendiri. Okey, mari kita tengok kepada contoh 18 yang ada pada buku teks anda, iaitu pada muka surat 78. Kita tengok bersama-sama. Puan Lim membeli sebuah kereta bernilai 80,000 secara kredit. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim? Jadi di sini ada dua kerja yang perlu kamu buat, iaitu kamu perlu cari jumlah bayaran balik dan juga bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim selama 6 tahun tersebut. So, mari kita tengok sama-sama. Okey, ini sebuah kereta yang telah dibeli oleh Puan Lim. Harga kereta ini bernilai 80,000. 80,000 ini Puan Lim tidak dapat membayar dia sekaligus. Jadi apa cara dia? Jadi pihak bank ini pintar. Dia telah menyuruh Puan Lim ini untuk membayar wang pendahuluan sebanyak 10%. Yang 10% ini sebenarnya adalah 10% daripada harga kereta tersebut. Jadi, bayaran pendahuluan adalah 10%. Yang kedua, maklumat yang diberi, tempoh ansuran adalah 6 tahun dan juga kadar faedah dia adalah 4% setahun. Ini maklumat-maklumat yang telah diberikan. Okay, kita tengok. So, penyelesaian dia adalah begini. Pertama, kamu bukannya meminjam 80,000. Ingat itu kelas, kamu sebenarnya meminjam 72,000. Kenapa 72,000, cikgu? Sebabnya 8,000 itu adalah 10% daripada 80,000. Kalau tak percaya, Pak Calculator, Pak Google ada jawapan dia. 10% darab dengan 80,000. Jadi kamu akan dapat 72,000, okey, selepas kamu menolak daripada 80,000 tersebut. Okey, itu yang anda pinjam, bukan 80,000. Kamu meminjam 72,000. Ingat tu. Okey, lepas itu kita akan cari berapa faedah untuk 6 tahun. Siapa yang akan dapat duit ini? Pihak bank lah. Mana ada dalam dunia ini bank nak buat bisnes yang mana dia mendatangkan kerugian. Dan bank mana yang akan memberi kebajikan 100%? Dia mesti juga fikirkan untuk membayar para pekerja dia gaji dan maintenance mereka. Jadi kamu mesti ingat bahawa faedah yang dia perolehi ini dia perlu membayar kepada pelabur-pelabur atau pemegang-pemegang akaun yang terdapat pada bank tersebut. Jadi bank bukan nak ambil 100% keuntungan, tetapi itulah cara dia untuk mengekalkan mengekalkan bisnes dia juga. Jadi di sini untuk faedah untuk 6 tahun itu 72,000 yang kamu pinjam, kamu akan dikenakan 4% darab dengan 6 tahun. Jadi dalam 6 tahun itu sebenarnya kamu dikenakan faedah yang bukan mahal sangat, iaitu 17,280. Jadi 17,000 ini perlu bayar balik kepada bank ke? Perlu. Tak
pernah, okey, kamu tak payah bayar balik. Jadi, kamu pinjam 72,000, sekarang kamu tambah dengan 17,280. Maka, kamu akan bayar balik kepada bank sebanyak 89,280. Itu adalah jumlah bayaran balik. Kalau kamu tengok dekat sini, bayaran ansuran ialah 89,280 ini dibahagikan dengan 72 bulan. Kenapa ada 72 bulan? Sedangkan dalam maklumat yang diberikan tidak ada. Sebenarnya ada. Dia sebenarnya kerana dia ada sebut 6 tahun. 6 tahun itu bersamaan dengan berapa bulan kelas? Dia sebenarnya bersamaan dengan 6 darab 12, 72 bulan. Jadi setiap bulan dia bayar RM1,240 untuk setiap bulan dekat sini. So dekat sini ada nampak arrow dekat sini dan cikgu terlindung sedikit kan? Jangan risau. Sebenarnya dia ada formula dekat sana iaitu jumlah bayaran balik. Boleh ditulis dengan formula berikut iaitu P tambah PRT. Masih ingat apa itu PRT? Waktu kita belajar faedah mudah dulu. Tetapi kita tambah dengan jumlah pinjaman. Sekarang kita masuk kepada contoh yang ke-19. Contoh ke-19 dia menyatakan pasal Encik Azlan membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000. Apa itu pinjaman peribadi? Dia boleh beli untuk membayar barang-barang keperluan, untuk perkahwinan dan sebagainya. Daripada Bank Mulia dengan kadar faedah 4% tahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Berapa ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Azlan? Jadi pinjaman peribadi ini dia tidak keluarkan duit dia sendiri. Dia telah meminjam 100% daripada RM10,000 itu. Jadi kita tengok dekat sini dia pinjam dengan bank. Kita tengok maklumat, dia pinjam RM10,000 dan dalam bank itu bank itu kenakan kadar faedah 4%. Tempoh bayar balik 7 tahun. Jadi siapa meminjam? Encik Azlan. Tapi Encik Azlan ni handsome kan? Dia boleh mampu membayar RM10,000 ini jadi macam mana cara kita menjawab dia? Macam mana kita selesaikan dia? Jadi itulah dia yang cikgu sebut tadi, iaitu A sama dengan P tambah PRT. Apa itu P? Bukan prinsipal yang kita belajar dulu iaitu tentang faedah mudah, tetapi dalam erti kata yang baru ini, dia adalah pinjaman. Berapa pinjaman yang dia buat? Dan pinjaman yang dibuat kali ini adalah RM10,000. Dia tidak membayar mana-mana bayaran pendahuluan. Jadi pinjaman dia ada RM10,000 dan R masih ingat apa itu? Kadar faedah 4%, T time tempoh masa 7 tahun. Jadi maka jumlah bayaran balik adalah dekat ini. Dan soalan ini minta ansuran bulanan. Kalau dia minta ansuran bulanan, kamu perlu menjawab jumlah bayaran balik terlebih dahulu baru boleh dibahagikan dengan jumlah bulan yang dia bayar. Jadi kita tengok dekat sini jumlah bayaran balik adalah RM10,000 yang dia pinjam tambah dengan faedah yang dikenakan oleh bank selama 7 tahun. So dekat sini dia ada 2,800 ditambahkan, jadi jumlah bayaran balik adalah RM12,800. So RM12,800 ini perlu dibayar secara beransur-ansur untuk 7 tahun. Jadi kita tak boleh bagi 7, kita mesti bagi dengan 84 sebabnya 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka 7 tahun sama dengan 84 bulan. Jadi dia hanya perlu bayar RM152.38 kepada bank. Alright. Faedah yang kedua yang kita akan tengok sekarang adalah faedah atas baki.
Ini adalah berbeza sedikit dengan faedah sama rata. Sama rata dia terus saja. Tetapi atas baki you perlu kira satu persatu mengikut bulan. Jadi dia ada formula dia. Tapi kerja dia sangat memenatkan. Tapi yang penting kamu faham apa itu faedah atas baki. Okey, dia dalam ini. Dalam kaedah faedah atas baki, jumlah faedah setiap bulan akan dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Berapa baki dia? Lepas tu kita darab dengan dia punya faedah, kadar faedah yang dikenakan. Okey. Jadi oleh itu terdapat bayaran ansuran setiap bulan. Jumlah baki pinjaman akan berkurang dan dengan itu jumlah bayaran untuk setiap bulan juga akan berkurang. Jadi dekat sini dia dalam erti kata dalam putih dia panggil reducing loan. Okey. Jadi kita tengok contoh 20. Encik Harid membuat pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi maksudnya dia boleh membuat pinjaman untuk membeli barang, keperluan seperti elektronik dan sebagainya, atau extend rumah atau perkahwinan sebanyak 10,000 daripada bank mulia dengan kadar faedah 6% atas baki. Ingat, bila kamu tengok perkataan atas baki ini, dia maksudnya kamu perlu buat bulan demi bulan. Itu maksud dia. Jangan kamu hanya buat gunakan konsep faedah sama rata. Ini ada perkataan atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun, manakala ansuran bulanan adalah sebanyak 150. Dia perlu bayar tiap-tiap bulan 150 sehingga tamat. Sehingga 7 tahun itu tamat. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Harid bagi 3 bulan pertama. Jadi banyaklah kerja. Jadi kita tengok satu persatu. Okey, maklumat yang diberi. Kenapa terkejut Encik Harid jadi orang Korea pula. Okey, kita tengok dekat sini. Bank. Okey, dia pinjam 10,000. Dan kadar yang dikenakan oleh bank adalah 6% atas baki. Tengok perkataan atas baki. Selama 7 tahun tempoh dia, dan satu lagi dia perlu bayar 150 tiap-tiap bulan. Jadi dekat sini hati-hati ya. Okey, hati-hati kerana dia ada perkataan atas baki, maka kamu tak boleh menggunakan formula yang cikgu ajar tadi, iaitu faedah sama rata. Sama rata dia sekali je dah. Tetapi yang ini tidak. Cara dia buat begini. Panjang. Tetapi dia sebenarnya mengurangkan. Okey, kita tengok penyelesaian dia untuk bulan pertama. Faedah bulan pertama 10,000 darab 6% darab 1 daripada 12. Maksudnya 1 bulan daripada 12. Tiap kali bila kita buat faedah atas baki, dia mesti 1 daripada 12 bulan. Jadi dekat sini dia hanya perlu bayar RM50 saja. Okey. Ya, jadi jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama, kamu akan tengok 10,000 tambah dengan RM50. Dari mana? Daripada faedah bulan pertama. Jadi inilah yang loan yang dipinjam RM10,050. Tapi dia ada bayar ansur-ansur. Jadi bila dia bayar ansur-ansur, duit itu keluar kan? Jadi dia punya baki menjadi berkurangan. Jadi 9,900. Daripada itu, kita masuk kepada bulan yang kedua. Jadi, bulan kedua, sekarang, duit pinjaman dia semakin berkurangan. Sebab dia dah bayar. Dia ada bayar 150 tadi. Jadi, dia menjadi 9,900. Dan dia dikenakan juga kaedah faedah 6% juga. Darab dengan 1/12, iaitu RM49.50. Tengok tadi, 10,000 dia jadi RM50. Sekarang dia menjadi RM49.50 kerana jumlah baki dia semakin berkurangan. Nampak tak? So, jumlah pinjaman bagi akhir bulan kedua, iaitu bulan 2, 9,900 tambah RM49.50. Jadi kita akan dapat jumlah pinjaman dia 9,949.50. Tapi mesti ingat, dia ada bayar ansuran. Berapa?
150. Jadi ini dia adalah bayaran ansuran bulan yang kedua. Okey, ini baki dia. Baki dia, sekarang kita masuk baki pada bulan yang ketiga. Bulan yang ketiga, kamu nampakkan baki ini, dia sentiasa berurutan. Kalau salah satu bahagian kamu salah, maka kamu akan dapat jawapan yang tidak tepat. Jadi kamu mesti berhati-hati. Tengok, formula dia agak sama, cuma yang membezakan ialah baki pinjaman. So, kamu tengok, dia akan dapat RM9799.50. Dan faedah bulan ketiga, kamu akan dapat dia, dekat sini ada darab, maaf cikgu lupa buat slide-slide ni. Ini kali pertama cikgu buat video ni. Okey, jadi kamu akan tengok dia sudah menjadi jumlah baki dia semakin berkurang. Tadi RM10,000, kemudian RM9,900, sekarang RM9,799.50. Okey, dan kadar faedah dia pun kurang lah. Jadi RM49. So, berapa jumlah pinjamnya? Kita tambahkan kedua-duanya dapat RM9,848.50. Jadi, baki selepas bayaran ansuran bulan. Kerana orang ni ada bayar ansuran, dia bayar RM150. Jadi, bila dia bayar RM150 ni, dia dapat RM9,698.50. Tapi ingat, apa soalan itu nak? Soalan itu hendak berapakah jumlah faedah untuk 3 bulan yang pertama. Pertama kamu dapat berapa? RM50. Yang kedua RM49.50. Yang ketiga RM49. Nampak tak? Okey, jadi dia kata mau jumlah faedah. Kita bagi dia semua jumlah faedah tersebut. Jadi, harga faedah yang telah dibayar adalah RM148.50. So, itu saja untuk hari ini. Okey, jangan lupa untuk masuk ke Google Classroom masing-masing. Cikgu akan uploadkan kuizi seperti biasa ke dalam Google Classroom anda tepat pada masa yang ditetapkan. Untuk 3A, kita akan kuizi itu cikgu akan masukkan lebih kurang pukul 10.30. Okey. Jadi kamu diberi tempoh selama 1 hari. Cikgu ada letakkan due date dia. Okey. 10.30 untuk 3A, 3B 11, 3C 11.30, 3H 12 dan 3I adalah pukul 12.30. Selepas anda menonton video ini. Sekian menonton video daripada cikgu. Sekian, terima kasih.